Ujian mendengar Bahasa Melayu Menengah Rendah. Petikan pertama, buah lemon. Anda diberi masa selama 20 saat untuk membaca soalan bagi petikan pertama. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Buah lemon ialah sejenis buah limau yang bentuknya bujur, berkulit tebal kuning dan jusnya masam. Buah ini kaya dengan magnesium, karbohidrat, potasium, asid siltrik, kalsium serta vitamin B dan vitamin C. Buah ini mempunyai banyak khasiat. Antaranya, buah lemon dapat membantu menurunkan berat badan seseorang dan dapat mencegah nafas berbau. Selain itu, buah lemon digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi, meningkatkan daya fokus, di samping menghilangkan sembelit dan membantu melancarkan sistem pencernaan. Sebagai contoh, buah lemon yang kaya dengan kandungan asid sitrik dapat membantu menghalang pertumbuhan batu karang yang terbentuk akibat pengambilan kalsium yang tinggi. Bahkan, buah ini turut digunakan sebagai penambah rasa dalam masakan. Di samping khasiat-khasiat tersebut, buah lemon juga banyak dijadikan sebagai ejen pembersih. Anda diberi masa selama 10 saat untuk menyemak jawapan. Petikan pertama akan dibaca sekali lagi. Buah lemon ialah sejenis buah limau yang bentuknya bujur, berkulit tebal kuning dan jusnya masam. Buah ini kaya dengan magnesium, karbohidrat, potasium, asid siltrik, kalsium serta vitamin B dan vitamin C. Buah ini mempunyai banyak khasiat. Antaranya, buah lemon dapat membantu menurunkan berat badan seseorang dan dapat mencegah nafas berbau. Selain itu, buah lemon digunakan untuk merawat tekanan darah tinggi, meningkatkan daya fokus, di samping menghilangkan sembelit dan membantu melancarkan sistem pencernaan. Sebagai contoh, buah lemon yang kaya dengan kandungan asid sitrik dapat membantu menghalang pertumbuhan batu karang yang terbentuk akibat pengambilan kalsium yang tinggi. Bahkan, buah ini turut digunakan sebagai penambah rasa dalam masakan. Di samping khasiat-khasiat tersebut, buah lemon juga banyak dijadikan sebagai ejen pembersih. Petikan kedua, sistem butter. Anda diberi masa selama 20 saat untuk membaca soalan bagi petikan kedua. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan.
Sistem barter ialah amalan pertukaran barang tanpa melibatkan mata wang. Sistem ini merupakan satu sistem yang paling awal wujud di dunia. Sistem barter diperkenalkan oleh masyarakat Mesopotamia dan diterima pakai oleh bangsa Fenisia. Sistem ini tiada kriteria standard bagi menentukan nilai sesuatu barangan dan perkhidmatan kerana pembeli dan penjual boleh mendapatkan barangan secara langsung tanpa memerlukan peranan orang tengah. Anda diberi masa selama 10 saat untuk menyemak jawapan. Petikan kedua akan dibaca sekali lagi. Sistem barter ialah amalan pertukaran barang tanpa melibatkan mata wang. Sistem ini merupakan satu sistem yang paling awal wujud di dunia. Sistem barter diperkenalkan oleh masyarakat Mesopotamia dan diterima pakai oleh bangsa Fenisia. Sistem ini tiada kriteria standard bagi menentukan nilai sesuatu barangan dan perkhidmatan kerana pembeli dan penjual boleh mendapatkan barangan secara langsung tanpa memerlukan peranan orang tengah. Petikan ketiga, integriti. Anda diberi masa selama 20 saat untuk membaca soalan bagi petikan ketiga. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Individu yang berintegriti akan mengamalkan nilai moral dan etika dalam semua aspek kehidupan pada setiap masa. Dalam aspek tadbir urus sesebuah organisasi, keruntuhan integriti menyebabkan berlakunya pelbagai kepincangan seperti peningkatan amalan rasuah dan pecah amanah. Tidak kira sama ada dalam organisasi awam maupun swasta, pemegang jawatan ataupun pekerja yang tidak memiliki integriti diri yang tinggi akan sentiasa mencari peluang untuk melakukan penyelewengan demi kepentingan peribadi tanpa memikirkan implikasi perbuatan mereka terhadap imej organisasi dan negara. Anda diberi masa selama 10 saat untuk menyemak jawapan. Petikan ketiga akan dibaca sekali lagi. Individu yang berintegriti akan mengamalkan nilai moral dan etika dalam semua aspek kehidupan pada setiap masa. Dalam aspek tadbir urus sesebuah organisasi, keruntuhan integriti menyebabkan berlakunya pelbagai kepincangan seperti peningkatan amalan rasuah dan pecah amanah. Tidak kira sama ada dalam organisasi awam maupun swasta, pemegang jawatan ataupun pekerja yang tidak memiliki integriti diri yang tinggi akan sentiasa mencari peluang untuk melakukan penyelewengan demi kepentingan peribadi tanpa memikirkan implikasi perbuatan mereka terhadap imej organisasi dan negara. Petikan keempat, pokok kelulut. Anda diberi masa selama 20 saat untuk membaca soalan bagi petikan keempat.
Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Tidak banyak orang yang mengetahui bahawa pokok kelulut adalah antara tumbuhan herba yang mempunyai nilai perubatan. Pokok kelulut mudah dijumpai kerana habitatnya adalah di kawasan tanah yang terbiar seperti di kampung-kampung yang belum dijengah pembangunan. Kulit luar buah kelulut yang sebesar kepala anak mancis itu berbulu dan mudah melekat pada pakaian atau rambut. Pengamal-pengamal perubatan tradisional yang ditemui pihak Mardi mengakui bahawa pokok ini mempunyai nilai perubatan yang tinggi. Penyakit seperti sakit gigi dan sakit akibat luka-luka kecil dapat dikurangkan dengan menggunakan pokok ini. Bahkan, demam yang berpanjangan juga dapat diredakan. Sejenis tumbuhan lain yang daunnya dapat digunakan untuk menyembuhkan luka-luka kecil ialah pokok kapal terbang. Pokok ini mempunyai habitat yang sama dengan pokok kelulut. Kaedah yang digunakan untuk merawat luka kecil juga adalah sama, iaitu daunnya ditumbuk sehingga lumat dan ditempelkan pada luka. Campurkan sedikit air dan kapur agar daunnya mudah hancur dan berbuih. Anda diberi masa selama 10 saat untuk menyemak jawapan. Petikan keempat akan dibaca sekali lagi. Tidak banyak orang yang mengetahui bahawa pokok kelulut adalah antara tumbuhan herba yang mempunyai nilai perubatan. Pokok kelulut mudah dijumpai kerana habitatnya adalah di kawasan tanah yang terbiar seperti di kampung-kampung yang belum dijengah pembangunan. Kulit luar buah kelulut yang sebesar kepala anak mancis itu berbulu dan mudah melekat pada pakaian atau rambut. Pengamal-pengamal perubatan tradisional yang ditemui pihak Mardi mengakui bahawa pokok ini mempunyai nilai perubatan yang tinggi. Penyakit seperti sakit gigi dan sakit akibat luka-luka kecil dapat dikurangkan dengan menggunakan pokok ini. Bahkan, demam yang berpanjangan juga dapat diredakan. Sejenis tumbuhan lain yang daunnya dapat digunakan untuk menyembuhkan luka-luka kecil ialah pokok kapal terbang. Pokok ini mempunyai habitat yang sama dengan pokok kelulut. Kaedah yang digunakan untuk merawat luka kecil juga adalah sama, iaitu daunnya ditumbuk sehingga lumat dan ditempelkan pada luka. Campurkan sedikit air dan kapur agar daunnya mudah hancur dan berbuih. Petikan kelima. Cara membuat doh tanah liat. Anda diberi masa selama 20 saat untuk membaca soalan bagi petikan kelima.
Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Cara membuat dough tanah liat. Masukkan 1 cawan tepung gandum ke dalam periuk. Tambahkan setengah cawan garam yang akan bertindak sebagai bahan pengawet bagi mengelakkan dough daripada berkulat. Gaul kedua-dua bahan tersebut sehingga sebati. Kemudian masukkan 2 sudu besar minyak masak supaya dough tanah liat sentiasa lembut. Campurkan juga 2 sudu besar krim tartar agar dough tidak mudah derai dan senang diuli. Seterusnya, bancuh perwarna makanan dengan air suam. Gunakan pelbagai warna ceria untuk merangsang mata kanak-kanak. Gaul adunan sehingga sebati. Masak di atas api yang sederhana. Kacau sehingga betul-betul masak agar dough yang dihasilkan tahan lebih lama dan tidak mudah kering. Keluarkan dough dan letak di atas papan pemotong. Apabila dough telah sejuk, uli dough tersebut agar lembut dan padat. Anda diberi masa selama 10 saat untuk menyemak jawapan. Petikan kelima akan dibaca sekali lagi. Cara membuat dough tanah liat. Masukkan 1 cawan tepung gandum ke dalam periuk. Tambahkan setengah cawan garam yang akan bertindak sebagai bahan pengawet bagi mengelakkan dough daripada berkulat. Gaul kedua-dua bahan tersebut sehingga sebati. Kemudian masukkan 2 sudu besar minyak masak supaya dough tanah liat sentiasa lembut. Campurkan juga 2 sudu besar krim tartar agar dough tidak mudah derai dan senang diuli. Seterusnya, bancuh perwarna makanan dengan air suam. Gunakan pelbagai warna ceria untuk merangsang mata kanak-kanak. Gaul adunan sehingga sebati. Masak di atas api yang sederhana. Kacau sehingga betul-betul masak agar dough yang dihasilkan tahan lebih lama dan tidak mudah kering. Keluarkan dough dan letak di atas papan pemotong. Apabila dough telah sejuk, uli dough tersebut agar lembut dan padat. Petikan ke-6. Memo rasmi Unit Hal Ehwal Murid, HEM. Anda diberi masa selama 20 saat untuk membaca soalan bagi petikan ke-6. Dengar petikan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Tuan Haji Rosli bin Othman ingin berjumpa dengan para pengawas sekolah atas urusan watikah pelantikan pengawas. Penolong kanan hal ehwal murid HEM meminta guru-guru mata pelajaran pada waktu berkenaan memberikan kebenaran kepada semua pengawas untuk berjumpa dengannya pada 31 Januari 2022 di Dewan Profesor pada pukul 10.30 pagi. Anda diberi masa selama 10 saat untuk menyemak jawapan. Petikan ke-6 akan dibaca sekali lagi. Tuan Haji Rosli bin Othman ingin berjumpa dengan para pengawas sekolah atas urusan watikah pelantikan pengawas. Penolong kanan hal ehwal murid HEM meminta guru-guru mata pelajaran pada waktu berkenaan memberikan kebenaran kepada semua pengawas untuk berjumpa dengannya pada 31 Januari 2022 di Dewan Profesor pada pukul 10.30 pagi. Ujian mendengar Bahasa Melayu Menengah Rendah tamat.